Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Puan Pengacara Majlis, yang saya hormati Puan Sri Mas Diana, isteri kepada Puan Sri itu, insyaAllah Datin Sri ya, Mas Diana, isteri pada Datuk Menteri Besar kita, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Amiruddin Syahri. Yang saya tidak lupakan ya, kita punya Naib Ketua Wanita Pusat, iaitu Puan Wasanti. InsyaAllah Datin Pak Izzah akan hadir sebentar lagi. Yang tak lupakan Puan Suzana merupakan penyelaras untuk DUN Bukit Antarabangsa. Semua pimpinan wanita negeri, pimpinan wanita cabang, ketua-ketua wanita, ahli-ahli majlis, penyelia pusat wanita berdaya, ketua-ketua kampung wanita di PKR Selangor, KKI iaitu Ketua Komuniti India Selangor, dan semualah guru setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Alhamdulillah. Saya begitu berbangga hari ini kehadiran Datin Pak Izzah, silakan di sini ya. Kerana hari ini di depan saya adalah semua ya pimpinan wanita negeri Selangor yang saya rasa cukup signifikan kita kumpulkan. Dan saya rasa ini pertama kali ya kita berkumpul semua jawatan yang telah dilantik bersama-sama atas kapasiti menyambut Hari Wanita yang patut kita lakukan, insyaAllah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Ada yang juga tak sempat nak hadir dengan program di kawasan masing-masing. Saya sendiri daripada pagi tadi ada beberapa program yang terpaksa saya cancel, iaitu di Gombak, di Ampang. Tetapi Alhamdulillah MB datang ke kawasan saya. 3 program saya terpaksa laksanakan dalam 2 hari. Tetapi yang saya ingin mengatakan di sini, saya minta maaf jika saya tidak dapat menjemput semua sekali untuk hadir. Kalau ikut hati nak buat convention wanita Selangor, sebab wanita Selangor hebat dah sekarang ni ya? 22 cabang yang dulu kita ditinggalkan oleh ibu kita ya? Tetapi sekarang anda semua mantap tidak akan berubah, insyaAllah tidak berubah ya? Saya yakin ya, walaupun semalam kita dikejutkan dengan situasi perginya seorang lagi pemimpin kita, yang saya rasa begitu sedih sebabnya beliau sebenarnya di antara orang yang pertama bersama saya membuka Shah Alam ini ya? Lepas tu kami berpisah sebab beliau di Kota Raja, Shah Alam dah tambah besar, berpisah saya kekal di Shah Alam dan beliau di Kota Raja. Lepas itu kami diberikan amanah ini. Tetapi saya selalu sebut, pemimpin datang dan pergi, kita anggota lah yang pastikan parti keadilan kita mantap selama ini ya? Saya sebenarnya rasa bersyukur. Paling saya gembira adalah bila mana wajah-wajah di depan ini, sebelum ini ya, kadang-kadang saya fight nama anda semua, saya tak kenal pun siapa ya? Bila bersama dengan ketua-ketua cabang, terutamanya ketua-ketua pembinaan negeri, nama-nama yang dikemukakan pada saya tengok asalkan wanita, saya akan pertahankan habis-habisan. Alhamdulillah ya, daripada kita mengorak nama, saya kata yang Datuk Menteri Besar, saya mau 37 ya, ketua kampung wanita, ketua kampung pula, ahli majlis wanita. Bermula dengan 31, saya desak dapat 33, lepas tu dapat 35. Alhamdulillah minggu lepas kita tepat dapat 37 daripada 37 yang ada. Ya? Begitu juga ketua kampung di Selangor, kita telah pun mencecah 19 orang ketua kampung, dan 6 daripadanya adalah wanita keadilan. Itu penting. KKI ada 4. Itu pun ramai ketua-ketua cabang kata, minta maaf nanti saya letak yang lambat, banyak lagi kan? Saya kata saya akan tuntut janji itu. Janji itu bukan untuk saya, janji itu bukan untuk kita memperkuatkan mana-mana pihak. Kita kena share this power, kita kena kongsi kuasa ini supaya wanita keadilan Selangor pasti akan menjadi wanita
menunjuk arah kepada negara kita, insya-Allah. Ya. Saya alhamdulillah, saya bersyukur saya sempat bersama-sama dengan kepimpinan pentadbiran kerajaan pusat semasa saya bantu Datuk Seri Wan Azizah di kementerian. Bila saya masuk di Kementerian Wanita membantu beliau selama tak sampai pun 2 bulan, saya tengok Masya Allah, kita rasa macam kita ni tersisih daripada kerajaan persekutuan. Tetapi sebenarnya setiap yang kita buat, rupanya pegawai kerajaan selut kerajaan Selangor sebenarnya. Ya, sebab tu saya kata kita lead the way. Kita cabar, kita pastikan, kita sentak betul-betul Selangor ini supaya lagi kita kena tekan, lagi kita kreatif dan lagi kita berjiwa besar untuk pastikan Selangor ini akan memberikan yang terbaik, insya-Allah. Jadi saya sebenarnya kalau ikutkan ada sedikit kebimbangan. Bila wanita kita, kalau ikutkan semua jumlah kita di sini depan ini sepatutnya dalam 70 lebih. Ya. Cabang kita tu, cabang kita, ketua wanita cabang kita ada 22. Kita ada ahli majlis 37. Kita ada ketua kampung, kita ada KKI, PWB saja kita ada 26 orang. Ya. Tetapi yang saya risau adalah bagaimana kita perlu sokong dan mendukung antara satu sama lain supaya kita wanita mantap bersama. Ya. Kita menjadi cermin di antara satu sama lain. Kita tahu tak semua di depan ini boleh melalui ranjau dan duri ini bersama. Sebab itu saya baru ini Datin Rozaini menunjukkan sedikit kajian yang kita buat. Kajian ini walaupun di sudut international, kajian ini saya rasa agak signifikan untuk negeri Selangor. Kita buat kajian ini juga kepada kepimpinan wanita Selangor. Iaitu saya rasa ramai juga di sini telah pun melihat iaitu apa cabaran bila kita dah lantik anda semua, kita ni semua jadi pimpinan. Perkara paling susah wanita kita nak berdepan adalah dipanggil sini deterrence for women. Maknanya halangan dan juga deterrent ni kalau macam pencegahan pula kan, mencegah maknanya halangan lah. Halangan dan deterrent adalah pertamanya domestic responsibilities. Ya, masih lagi kita ini ada tanggungjawab rumah tangga. Betul tak? Dalam pada kita nak siap-siap tadi datang sini, lainlah Datin Mas dia banyak pembantu kan? Kat sini siapa ada bantu rumah? Tak ada kan? Saya rasa bersilat macam nak maut tadi, betul tak? Tapi tak lupa juga pakai lipstick kan? Make up mesti lawa, touch up mesti ada kan? Tetapi apa pun, domestic responsibilities ini, tanggungjawab rumah tangga ini menjadi satu halangan yang paling utama. Sebab itu insya-Allah kita lahirkan wanita-wanita yang insya-Allah akan melalui beberapa situasi ataupun pengalaman-pengalaman perkongsian. Baru-baru ini kita berbincang tentang kalau mana yang belum masuk di dalam webinar kita, iaitu bagaimana kita membantu wanita-wanita kita faham tentang apakah itu isu gender. Gender itu bukan hanya bercakap tentang isu wanita, tetapi isu tentang lelaki dan perempuan. Selepas itu kita dah habis 5 minggu membicarakan di dalam webinar itu, kita akan pergi kepada pengurusan organisasi dan juga pengurusan masa. Ya, halangan-halangan rumah tangga ini merupakan satu benda yang sebenarnya tak patut pun kita terbeban. Tetapi nak buat macam mana? Ya, jangan pula kita bila kita dah dapat tanggungjawab ini, kita lupa sebenarnya yang perlu kita buat adalah adjustment ataupun sedikit ubah suaian ataupun pengurusan masa kita. Keluarga pasti yang paling utama, perlu kita letakkan kedudukannya. Jangan jadi wanita yang hebat tetapi berantakan rumah tangga, itu juga kita tidak mau lihat untuk wanita keadilan. Yang keduanya adalah isu berkaitan dengan cultural attitudes ataupun masalah orang kata orang perempuan tak payahlah. Orang perempuan tak payah bising-bising. Saya rasalah anda semua kalau dalam wanita mesyuarat cabang kan, berapa orang yang menerima je keputusan yang ada. Masya Allah, kenal lah perangai saya macam mana dalam mesyuarat cabang. Saya akan lawan kalau tak betul. Saya akan cakap pandangan saya kalau saya tak betul. Saya nak wanita, kita ubah sedikit persepsi bahawa wanita tidak boleh kemukakan pandangan-pandangan yang lebih bernas. Jadi kita kena mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih baik. Kita kena ubah culture ini, ubah budaya ini.
Tapi jangan pula kita main bantah, main belasah je. Kita pun tak tahu apa benda, outcome ataupun apakah hasil yang kita nak kalau kita berbicara tersebut. Dan banyak lagi, saya rasa kalau kita boleh tunjuk nanti, kita akan share tentang cabaran-cabaran yang ada pada wanita. Kenapa saya kongsikan kepada anda semua? Sebab anda adalah pemimpin. Jangan ingat, sekali kita dapat jawatan, kita dah jadi orang yang superwoman. Tak. Kita kena mengatasi masalah ini. Saya tak boleh sebut apa resepinya, sebab resepi itu di tangan anda. Resepi itu di tangan anda. Anda perlu mengolahnya supaya ianya sesuai. Anda perlu mempertingkatkan diri anda supaya anda sesuai. Sebab itu, orang tanya saya macam mana saya memberi masa. Saya kata, saya bagi hidup saya 3 hari je. Iaitu semalam, hari ini dan besok. Selalu saya ukur kehidupan saya bagi 3 hari je. Semalam, yesterday is over. Semalam dah lepas. Nak ambil balik benda yang kita tak sempat, 1 saat pun kita tak mungkin dapat. Betul tak? Besok, kalau besok apakah kita semua boleh garanti kita ada di dunia ini? Tak, mungkin kita juga tidak berpeluang merebut peluang yang ada di masa depan. The time is now. Masa itu dah adalah hari ini. Hari ini, 24 jam yang ada itu, kita perlu gunakan sebaik mungkin. Jangan kita bertangguh, jangan kita tidak melihat apa yang berlaku semalam. Itu penting untuk kita ubah. Jadi di situlah hari-hari kita akan menjadi insan yang lebih baik. Kalau anda semua pemimpin depan saya, ahli-ahli majlis, PWB dan sebagainya, kalau tak mampu buat satu program 1 hari, saya rasa cukup malang kita. Anda ada di situ, ahli-ahli majlis, ketua-ketua wanita cabang, anda ada sebagai penyelia pusat wanita, ketua kampung dan sebagainya. Anda wajar mereka ataupun merancang at least 1 program 1 hari. Kalau tidak pun program besar-besaran yang impactnya, anda turun padang dan melihat situasi rakyat di bawah sana. Sebab tu kalau saya hari, tanyalah saya punya PA. Kalau program 1 hari kurang 6, saya tanya kenapa 6? Kenapa 3? Kenapa 2? Sepatutnya 8 program. Sepatutnya 8. Lepas tu saya berdiri kat sini sebagai wakil rakyat bukan hari ni. Dah 13 tahun saya jadi wakil rakyat. Daripada hari pertama saya jadi wakil rakyat, itulah janji kita kepada rakyat. Kita kena turun satu ni rakyat. Itu beza kita pimpinan wanita dengan pimpinan lelaki sebenarnya. Sebab tu saya akan lihat performan ataupun bagaimana anda semua bekerja di bawah sana. Kena tak tahu, saya harap sangat kalau tak tahu, datang tampil ke depan kita berbincang. Kita bantu, kita pegang tangan untuk anda semua boleh bekerja dengan baik insya-Allah. Dan wanita tolong fokus. Kadang-kadang kita ni semua kita nak ambil balon semua, Semualah. Yang ini pun kita nak buat, yang tu pun kita nak buat. Yang kecil pun kita pegang, yang besar lagi kita nak pegang. Tak payah. Dalam jawatankuasa wanita cabang, berapa ramai AJK ada? Ramai kan? Bila kita jadi ahli majlis, ambillah mereka tu bekerja. Kalau dia tak betul, tegur. Kalau tak ada integriti, betulkan dia. Baru-baru ni saya dapat beberapa. Belum tak sampai pun ahli majlis ni 2 bulan ataupun 4 bulan yang paling tinggi. Dia dapat komplain. Komplain macam-macam. Cakap kita ni wanita, kita ni lembik lah, inilah, itulah, macam-macam. Tak ada integriti dan sebagainya. Semua sampai kat saya, ketua wanita negeri. Saya cakap, kalau nak cakap pasal lembik, ahli majlis lelaki lagi lembik, saya cakap. Betul tak? Saya cakap, wanita ataupun lelaki, bila dia berada di tempat itu, dia disanjung, saya kata. Wanita bila pegang jawatan, dia dihina. Kenapa? Kononnya kita tak mampu buat macam-macam. Jadi anda semua depan saya, semua pemimpin negeri Selangor. Pastikan kitalah yang sebenarnya meletak kita punya harapan, meletakkan integriti kita, supaya jangan ada pihak yang akan merasakan bahawa kita ini yang sebenarnya tidak mampu. Sebab itu hari ini insya-Allah, alhamdulillah saya seronok sangat bila Datuk Menteri Besar dapat datang. Datuk MB, ini semua first class punya pemimpin ni saya cakap. Semua ni lantikan politik.
inilah mereka yang akan memenangkan kita sekali dan beberapa kali lagi untuk Selangor. Saya sebut. Sebab tu kita akan dengar amanat daripada Datuk Menteri Besar. Dan saya sebenarnya, biasalah kan, ada teks. Kan? Baca teks ni nanti kita gagap pula kan. Tapi apa pun, saya nak berkongsi beberapa maklumat sedikit lah. Jangan nanti kita makan-makan je kan, tapi kita tak ada maklumat yang tertentu. Saya nak meletakkan bahawa dekat sini kajian-kajian yang menunjukkan ini satu perkara. Tetapi saya ada kajian tentang wanita keadilan negeri Selangor juga. Kita buat beberapa perkara yang saya lihat saya nak kongsikan pada semua. Tentang representasi ataupun perwakilan wanita, saya rasa kita telah banyak melonjak. Tetapi tanggungjawab anda di cabang-cabang. Jangan biarkan benda ni saya seorang yang buat. Dan bukan kita di sini. Tanggungjawab kita di cabang juga. Ingin meletakkan lebih ramai kepimpinan di peringkat cabang. Contoh, ahli-ahli majlis kita yang memang kebetulan tak semua kita dapat tempat itu, tetapi ramai ahli majlis lelaki kita yang kita minta 30% AJK yang bertugas di bawah MPP tersebut atau JKP tersebut adalah di kalangan wanita. Masuk. Kita demand for that. Bila kita minta, maknanya kita bertanggungjawab bersama-sama untuk meramaikan wanita di dalam kepimpinan tersebut. Jadi kenapa? Sebab ini adalah capacity building. Untuk saya lihat, kita bina wanita kita daripada bawah. Jadi jangan cakap pula YB, kalau tu penyelia PWB kita minta lawan lelaki duduk. Tak payahlah, ini pun cerita perempuan tak payahlah bagi orang lelaki Kalau cerita macam ahli majlis, ketua kampung wanita, kita ada 165 ketua kampung sebenarnya di kalangan semua lelaki dan perempuan. Tolak perempuan, kita wanita keadilan ada 6 saja. It means that 139 lelaki semua. Biro ketua kampung ada 13. Kalau kita ambil seorang saja sebagai biro wanita kita, maknanya kita ada 139 dapat diisi di seluruh kampung-kampung kita. Kalau kita letakkan 30%, maknanya 4 AJK ketua kampung kita, biro adalah wanita. 4 kali 139, berapa ramai kita ada takungan wanita yang boleh kita susun, yang boleh kita bantu, yang boleh kita latih mereka untuk mengisi kepimpinan akan datang. Itu penting. Itu penting. Jadi saya harap, sebab tu kita Selangor akan mencabar kesenjangan ini. Mencabar tu maknanya kita akan pastikan affirmative action ini dapat kita susun satu persatu. Tapi jom buat sama-sama. Tak larat saya nak buat seorang-seorang. Tak larat kita dengan pimpinan wanita negeri saja nak buat. Kita susun sama-sama. Yang ketiganya, meningkatkan kualiti kepimpinan wanita. Saya tak pasti kepimpinan yang lepas-lepas, apakah program-program yang kita telah buat untuk membina wanita-wanita cabang kita. Meningkatkan kualiti wanita, it means that kita sekarang ni membimbing wanita-wanita kita bercakap beyond welfare. Wanita ini bukan dilihat hanya semata-mata kebajikan. Cerita pasal ibu tunggal semata-mata. Cerita pasal tak makan saja semata-mata. Bukan. It's beyond welfare. Lebih daripada isu-isu berkaitan dengan kebajikan. Pembinaan, kualiti, kemantapan, pemikiran tentang budaya memahami undang-undang, hak-hak wanita dan tanggungjawab. Itu penting. Yang perlu kita bina. Sebab tu program-program yang kita buat, jangan buat program masak-masak saja-saja. Jangan buat program masak-masak, jahit-jahit. Itu okey untuk menarik minat masyarakat hadir. Selitkan program-program pembinaan insan ini, pembinaan skill ini, pembinaan ilmu ini. Ini penting. Jangan kena bijak. Kita bagi peruntukan, ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung, penyelia-penyelia, kita bagi peruntukan itu. Jadi peruntukan itu menafaatkan sebaik mungkin. Jadi yang ketiga tadi, kita mahu meningkatkan kualiti anda semua. Lepas tu kita mahu lihat wanita keadilan boleh menggunakan teknologi. Saya tanya, setiap seorang dalam mesyuarat negeri, saya tanya, berapa ramai yang tak buat mesyuarat cabang? Sebab YB Wi-Fi tak ada.
PKP YB. Ya? Line tak bagus YB. Macam-macam lah. Kan? Tak semesti nak kena ada akaun Zoom baru boleh mesyuarat. Pakai WhatsApp pun boleh mesyuarat. WhatsApp video pun boleh bermesyuarat. Tak ada all this gadget, invest. Tak ada gadget itu. Invest. Invest tu maknanya keluarlah duit, beli. Beli di bawah peruntukan-peruntukan yang ada. Jangan pakai seorang. Pakai untuk society, untuk masyarakat. Ya, maknanya wanita keadilan Selangor mesti mendapati dalam konteks teknologi. Faham? Datuk Menteri Besar selalu cakap digitalization. Kadang-kadang saya nak sebut pun berbelit lidah saya. Kan? Digitalization maknanya ke arah mendigitalkan semua kita punya aktiviti. Sebab tu masuk program nanti lain kali. Tadi masuk macam mana, scan je kan? Betul? Semua cabang boleh buat macam tu? Ya, boleh. Macam-macam tak boleh je. Boleh, kan? Kita kena buat. Siapa yang boleh buat, kita cabar diri kita. Memanglah tak boleh. Tapi dalam hati kita, insya-Allah kita akan cari orang yang mampu buat dan bantu kita. Semoga semua program ahli majlis, semua program PWB, semua program ketua kampung dan KKI, wanita keadilan, tak ada lagi dari daftar pakai tak ada teknologi. Semua guna teknologi yang baik. Boleh? Sebab tu insya-Allah kita boleh bimbing teknologi itu. Kita boleh buat webinar. Ya, khusus-khusus yang ada. Mesyuarat cabang tak lama lagi ni semua fikir. Macam mana mesyuarat? Dulu kita berjumpa, sekarang tak berjumpa. Bila saya kata hybrid, buat mesyuarat hybrid. Apa breed dia bagi saya? Kan? Apa breed? YB. Kan? Hybrid. Campur. Ada yang berdepan, ada yang tengok online. Betul? Sebab apa? Alhamdulillah wanita keadilan ni, janganlah tunggu pemilihan parti baru keluar beribu-ribu tu. Kan? Cari mereka. Sebenarnya, kita kena sampaikan mesej kita kepada wanita. Saya rasa lekeh lah kalau dia tahu cabang, kita buat mesyuarat, boleh panggil 30 orang aja. Panggil seramai mungkin. Ini mesyuarat cabang. Mesyuarat yang paling penting dalam satu organisasi. Tunjukkan kekuatan kita. Sebab tu saya kata hybrid. Hybrid campur maksudnya. Ya? Hybrid. Ini istilah baru ke lama? Lama dah. Tapi kita mungkin baru faham. Kan? Dan keempatnya dan kelimanya, saya mahu wanita-wanita duduk di posisi yang strategik. Ya? Maksudnya kalau kat cabang-cabang tu, janganlah jadi tukang apa? Buat air lagi. Ya? Anda ketua wanita. Ya, anda ada ahli majlis, suruh orang lain tolong buat. Suruh orang lelaki buat. Boleh? Boleh. Ya? Ambil posisi yang strategik. Discuss. Buat pre-council wanita kita. Pre-council tu sebelum mesyuarat dengan ahli-ahli majlis semua, kita bersiap sedia. Saya selalu cabar. Saya ingat dalam wanita negeri saya cabar. Saya kata, kita berdepan, bila kita kata kita boleh hanya ada platform pusat wanita berdaya. Saya kata cabar, EXCO, wanita. Kita dah sampai masa ada pusat-pusat tersendiri. Ya, satu platform pusat di tempat satu dul. Bukan lagi kita berkongsi dengan adun-adun. Wanita 50% di kalangan warga kita adalah wanita. Kita kena pastikan ada tempat itu. Macam mana ya, Ibi? Bincanglah. Ramai dah ahli majlis kat sini, takkan pun tak boleh bersuara kat Datuk Bandar atau YDP, minta satu dewan. Kan? Kalau tak boleh buat di peringkat pusat wanita berdaya, ahli majlis mulakan pusat wanita majlis. Something lah nak cerita apa nama dia terpulang. Kan? Tetapi apa mesej saya? Mesej saya adalah bila kita dilantik, jangan anda terlupa yang peranan anda adalah mendukung aktivisme ataupun ideologi untuk mempertengahkan isu-isu berbangkit wanita. Itu penting. Kadang-kadang kita bila kita dalam jawatan, kita lupa pula nak memperjuangkan benda yang kita berjuangkan daripada dulu. Kita terlupa. Jadi jangan. Ya, jangan. Dan kita jangan pula terlebih sampai orang lelaki marah kita. Ini bukan sebab kita tuntut, kita nak ketepikan orang lelaki. Tidak. Ini untuk kita sediakan dunia yang lebih baik. Ya, untuk kita sediakan satu masyarakat yang lebih baik. Ya, sebab kita mahukan
masyarakat itu bermula, transformasinya atau perbezaannya adalah daripada wanita. Dan yang keenamnya adalah sumbangan wanita suri rumah wajar dihargai. Ya. Berapa ramai kat sini yang baru mendapat jawatan di dalam kerajaan? Ramai yang baru kan? Seronok kan? Seronok? Tak seronok pulang balik jawatan tu? Macam tak seronok je kan? Saya tengok ramai juga yang demam. Betul? Letih YB tak larat lah kan? Lepas tu aduh macam-macam kan? Saya sebut sebenarnya Allah bagikan sedikit rezeki tu kepada kita. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Dulu kita orang tak pandang pun kita. Sekarang sains kita laku penuh. Betul tak? Hari-hari orang minta sains kita. Nyesal pula kita punya sains tak cantik. Kalau aku tahu satu hari nanti aku jadi ahli majlis ataupun jadi adun, jadi apa, aku cantikkan aku punya sains daripada awal. Dulu dalam kepala kita fikir kita suri rumah saja. Betul? Tapi anda lupa, anda masuk Parti Keadilan Rakyat. Parti Keadilan Rakyat adalah parti mewakili semua kaum. Dan Alhamdulillah rakyat memilih kita sekarang ini. Jadi anda kena bersiap sedia dalam mempersiapkan diri. Jadi bila kita dah dalam tampuk ini, jangan kita lupakan segmen wanita suri rumah yang begitu signifikan dengan kita. Sebab tu jangan tengok mereka hanya program-program masak-masak dan sebagainya. Tengok banyak masalah mereka sebenarnya. Ya, banyak masalah dia. Sampai kalau kita nak isi bakul lah sini, berbakul-bakul lah masalah dia. Kan? Santuni mereka, tengok apa benda yang kita boleh bantu dan sebagainya. Kan? Dan saya selalu sebut, baik saya pegang ketua kampung dulu dan sekarang saya berdepan dengan anda semua. Kita jadikan diri kita ini adalah penyelesai kepada masalah. Jangan jadikan diri kita ini sebahagian daripada masalah. Kalau datang jumpa saya, YB masalahnya gini. Apa sahaja cerita masalahnya? Ceritalah sesuatu bagaimana kita nak selesaikan masalah tu. Boleh tak? Siapa nak jumpa saya, reka ayat YB, saya sedang menyelesaikan masalah. Masalah saya begini. Macam mana nak? Saya rasa cantik tak saya punya cadangan ini? Itu yang saya nak dengar. Wanita keadilan, jangan keluarkan daripada mulut anda, inilah masalahnya YB. Inilah masalah kita. Siapa yang buat masalah tu? Orang ke awak? Kan? Jadi kalau kita menjadi sebahagian masalah, tolong letak jawatan. Itu saja saya ingatkan. Ya, kalau kita nak menjadi sebahagian daripada penyelesai masalah, kita boleh bantu sama-sama bincang bagaimana masalah itu boleh kita selesaikan. Ya? Jangan diskriminasi kawan-kawan kita. Baik Melayu, India, Cina, kan? Yang besar, yang kecil, kan? Jangan diskriminasikan. Yang muda, yang tua, jangan diskriminasikan. Yang ada akademiknya bagus sikit, yang tak bagus, jangan diskriminasikan. Ya, kita bimbing mereka sama-sama. Dan tolong, jangan depan saya je anda semua berani bercakap begini. Tetapi saya harap bantulah diri sendiri. Ya, bila anda bersendirian nanti di tempat membuat keputusan masing-masing, jadikanlah anda diri yang boleh menyelesaikan masalah ini, insya-Allah. Jadi itu saja. Saya tak tahu MD sampai ke tak lagi, tetapi sedikit apa yang saya nak sebut kat sini. Yang kita penting, perubahan hanya akan berlaku apabila ianya dituntut. Kalau kita tak tuntut, kita tidak akan jadi perubahan itu. Jadi tuntut sebaik mungkin. Bila datang tuntutan, kita tuntut sebab itu hak kita. Bila hak itu dituntut, maknanya ada tanggungjawab yang perlu kita selesaikan. Ya? Tanggungjawab itu siapa nak buat? Kita lah bersama-sama dengan wanita-wanita yang lain. InsyaAllah. Minggu depan, saya dengan pimpinan pusat, saya tak tahulah, saya ni memang kena bagi masa lah, akan buat roadshow dah ke seluruh Malaysia. Ya? Kita berdepan dengan situasi, kemungkinan pilihan raya akan berlaku tak lama lagi. Tapi saya tak mahu juga wanita Selangor hanya berbangga untuk duduk di Selangor. InsyaAllah saya akan bawa anda semua, InsyaAllah selepas saya buat roadshow nanti, saya akan kenal pasti di negeri-negeri lain apakah masalah-masalah yang mereka ada. Kita keluar sedikit kepada negeri lain supaya kita bimbing mereka
kita tunjukkan apa yang kita telah buat, kita angkatkan beberapa tempat yang mungkin kita akan bertanding, wanita yang akan bertanding, bantu mereka untuk establish kepimpinan wanita di sana. InsyaAllah. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya? Saya bukan suruh pergi tiap-tiap minggu. Saya mungkin minta satu kepimpinan itu yang mungkin join program kita, mungkin mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali saja. Ya? Jadikanlah kita ni individu yang boleh mengenal pasti apa prioriti kerja kita, kan? Saya tahu memang banyak tugas, betul tak? Banyak sangat tugas. Tetapi kalau kita peruntukkan masa itu 1 minggu, mungkin 3-4 bulan sekali, kita bagi masa kita keluar, insya-Allah saya rasa ramai sahabat-sahabat kita negeri-negeri lain menunggu-nunggu kehadiran kita untuk kita bimbing, kita bawa, kita bring our resources. Jangan bawa idea je lah. Bawa lah sikit program-program yang kita bantu mereka untuk laksanakan di kawasan. Jadi itu sedikit yang saya nak sebut. Saya harap, saya minta maaf kalau saya tidak dapat habis lagi pusing semua kawasan. Ada yang penting, saya kata hari ini saya jumpa pimpinan di peringkat negeri. Nanti kalau kita politik, insya-Allah saya akan bagi masa juga untuk saya turun padang setiap cabang-cabang yang ada. Cabang-cabang yang ada. Saya mohon sangat ketua wanita cabang teliti kepimpinan anda di peringkat cabang. Jangan ambil mereka yang sebenarnya yang kadang-kadang kita tak pasti dari mana-mana, daripada mana asal usulnya. Kalau maksudnya asal usul, maksudnya dia punya kecenderungan politiknya. Saya tengok akhir-akhir ni Parti Keadilan diasak begitu sangat. Jangan ambil mudah. Mulakan daripada diri kita. Kalau kita seorang yang integriti, 5 sen pun bukan hak kita, jangan kita minta. 5 sen pun orang nak bagi, kalau itu adalah pancing dan ugutan untuk akan datang, jangan ambil. Saya nak wanita keadilan tidak ada yang terbabit di dalam perkara ini. Pemimpin-pemimpin yang meninggalkan kita dulu, daripada dulu lagi saya dah sebut, jangan terjebak benda ni. Mereka tak dengar cakap. Saya tak apa, saya disisihkan. Saya kata sebab saya tak mau terlibat. Tak apa, saya kata sebab sayangnya kita kepada parti adalah sayang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin menunjukkan pada kita reform itu penting. Kalau kita masuk, kalau kita nak berperangai macam parti-parti Barisan Nasional dan UMNO, pergilah. Jangan duduk Parti Keadilan. Parti Keadilan ini adalah parti yang ada integriti. Yang kita reform. Yang kita nak buat dasar-dasar untuk rakyat. Memang susah, bukannya senang. Kalau nak senang, masuk parti yang sedia ada, yang berduit-duit, yang berbilion-bilion dicurahkan pada kita. Sekarang ini saya tengok, saya dalam dewan ni saya je paling selamat kot. Sebab saya dah ada kena vaksin. Baik, dah kena vaksin? Belum. Baru ni, minggu ni, adun kita dah mula vaksin. Tapi baru separuh adun kita vaksin, dah kena, separuh lagi, nanti dulu. Vaksin tak cukup. Kan? Cuba kita bayangkan bagaimana susahnya kita berdepan dengan kerajaan yang discriminate kita di Selangor ini. Jadi kita terpaksa, mungkin kerajaan Selangor terpaksa mengeluarkan 100 juta ringgit untuk selamatkan rakyat kita sendiri. Itu satu benda yang begitu hebat yang perlu kita fikirkan bersama. Jadi itu sajalah daripada saya, insya-Allah. Saya rasa sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum tamat, ada sedikit yang saya fikir apa benda saya nak landing. Saya kata, saya sebenarnya setiap kali saya jumpa wanita semua, MB datang dah sampai. Saya selalu doakan kalian semua akan kuat. Saya doakan kalian akan jadi pemimpin yang berprinsip dan berintegriti. Termasuk diri saya. Saya doakan kalian semua akan dilindungi Allah. Supaya Allah, Tuhan semua bantu kita jangan terliur dengan kegilapan dan juga kilauan kekuasaan ini. Dan akhirnya, jangan risau. Kalian semua jangan risau. Kerana kita semua bersama-sama dalam mengharungi dugaan ini, insya-Allah. Jadi itu saya yakin, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pasukan kepimpinan wanita Selangor. Kita mempunyai pasukan yang hebat, And I feel proud and humble to have
you with me. I feel proud. Saya rasa bangga anda semua ada bersama saya. Ya? Dan saya rasa amat teruja. Dan untuk itu saya jemput semua bangun dan hug yourself. Bagikan ucapan, ya, hak tahniah kita berada di sini. Okey, boleh? Sebab tak boleh nak hak orang lain. COVID. Ya, jadi hak diri sendiri. Ya. So I will ask everybody thank for the amazing team yang kita ada. Ya. Okey, good luck semua insya-Allah. Terima kasih, selamat menyambut Hari Wanita. We choose to challenge. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu, saya alu-alukan kedatangan Yang Berbahagia Datin Faizah Arifin, Naib Ketua Wanita Majlis Pimpinan Wanita Keadilan Pusat, dan Puan Wasanti Sinazami, Naib Ketua Wanita Majlis Pimpinan Wanita Keadilan Pusat.